Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Seperti biasa, murid-murid pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis. Murid-murid, jom baca doa belajar. Pada minggu ini, kita akan mempelajari satu tajuk yang baru. Sekiranya minggu lepas, kita belajar berkaitan dengan haiwan. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, teacher nak semua tumpukan perhatian kerana tajuk ni banyak info yang akan kita pelajari. Jadi, murid-murid, jom buka buku teks muka surat 72. Okey? Okey, murid-murid. Tumbuhan seperti juga hidupan lain yang perlu membiak untuk mengekalkan spesiesnya. Apa maksud mengekalkan spesiesnya? Maksudnya, spesiesnya sentiasa ada. Jadi, tumbuhan juga perlu membiak. Tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Apa maksud pula tidak pupus? Pupus tu maksudnya tiada lagi di muka bumi ni. Tak ada, kita tak jumpa. Jadi, tumbuh-tumbuhan ni perlu membiak supaya ia sentiasa ada di muka bumi ni. Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Sekiranya kita belajar manusia membiak melalui melahirkan anak, manakala haiwan ada dua cara, iaitu sama ada ia bertelur atau melahirkan anak. Namun, tumbuh-tumbuhan mempunyai 6 cara pembiakan. Apa 6 cara pembiakan tu? Jom kita baca sama-sama di muka surat 72. Okey. Pertama, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ialah melalui biji benih. Pokok yang berbuah biasanya membiak melalui biji benih. Maksud membiak ini ada kita boleh tanam melalui biji benihnya. Pokok ni akan bertumbuh melalui biji benihnya. Contohnya, pokok cili. Kamu pernah tengok tak biji pokok cili? Yang bulat-bulat, yang lepeh-lepeh tu. Itu adalah biji cili. Kamu boleh tanam pokok cili menggunakan biji cili. Yang kedua, pokok betik. Teacher ambil contoh buah-buahan yang kamu pernah nampak dan kamu biasa dengan biji benihnya. Teacher pasti ramai yang pernah tengok biji pokok betik. Jadi, kamu boleh tanam pokok betik menggunakan bijinya. Kemudian, rambutan. Bijinya ada di sebalik isinya tu lah. Itu isi. Lepas kamu makan isi, ada bijinya yang bentuk bujur tu kan. Kamu boleh tanam pokok rambutan guna biji. Dan juga ramai yang tak tahu ke, buah durian juga boleh bertumbuh melalui biji benih. Tapi untuk menunggu ia bercambah agak lamalah. Okey. Cara yang kedua pula ialah melalui anak pokok. Apa tu anak pokok, teacher? Anak pokok adalah yang tumbuh di sekeliling induknya. Induk tu apa? Induk tu maksudnya pokok yang besar tu lah. Ibunya. Jadi kita boleh ambil anak pokok tu dan tanam, maka ia akan menjadi pokok baharu. Kita boleh korek, ambil, kita tanam di tempat lain. Maka ia akan bertumbuh menjadi pokok yang baru. Kenapa kita perlu ambil dan tanam di tempat lain?
Ini adalah cerita berkenaan dengan nutrien. Nutrien tanah tu. Kita tidak mahu anak pokok itu bersaing dengan induknya untuk mendapatkan nutrien untuk ia membesar. Jadi kita perlu pindahkan ia daripada induknya. Kalau tengok pokok pisang, ada anak pisang sebelahnya. Itulah anak pokok. Begitu juga kalau pokok keladi. Kamu akan nampak ada pokok kecil, pokok keladi versi mini. Di tepi-tepi induknya. Itulah anak pokok. Dan juga pokok buluh. Pokok buluh pun penanamannya adalah melalui anak pokok. Okey, seterusnya cara ketiga ialah batang bawah tanah. Bila kita cerita batang bawah tanah, teacher rasa kamu familiar dengan nak cakap akar atau nak cakap ubi. Apa nak cakap ya batang bawah tanah? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Maksudnya penanamannya menggunakan bahagian seperti akar lah. Ya, contohnya dia nak bukannya semestinya bentuknya akar. Contoh macam bawang. Bawang tu hidup bertumbuh di bawah tanah. Jadi kita boleh ambil bawang tu sendiri, tanam dia bawah tanah. Maksudnya bawang tu lah batang bawah tanah. Yang kedua, ni kentang. Ubi kentang. Kalau kamu perasan, kalau ubi yang rumah kamu agak lama, nanti dia akan tumbuh macam pucuk-pucuk atau pokok kecil-kecil di antara lekuk-lekuk dia. Jadi kamu boleh tanam ubi kentang tu menggunakan ubi kentang. Maksudnya ubi kentang tu adalah batang bawah tanah. Yang ketiga adalah ini apa? Ini adalah kunyit. Kunyit, halia, lengkuas kita boleh tanam menggunakan, kalau halia itu sendiri. Kalau kunyit itu sendiri. Kalau lengkuas itu sendiri. Itulah ia batang bawah tanah. Okey, cara yang keempat adalah spora. Apa ni spora? Spora, sekiranya kamu biasa jumpa cendawan atau paku pakis, kalau paku pakis di sebelah bawah daunnya, di permukaan bawah daunnya ada satu serbuk yang warna kuning atau yang warna oranye. Jika kamu sentuh, dia ada macam serbuk. Itu adalah spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Macam teacher sebut tadilah, pokok paku pakis dan juga cendawan. Cendawan sporanya ada di bawah macam payung tu, yang bawah tu. Kalau kamu sentuh, ia seperti ada satu serbuk atau debu kuning atau putih ataupun warna oranye. Itu spora. Pokok paku pakis pun ada serbuk itu. Dia macam berbiji-biji. Bila kamu sentuh, dia jadi debu. Okey. Dan juga pokok langsuya. Ada orang panggil dia pokok tanduk rusa ataupun pokok langsui. Itu juga membiak melalui spora. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui keratan batang. Teacher rasa kamu familiar ni. Tengok mak kamu tanam pokok bunga, selalu guna keratan batang. Keratan batang, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Tapi bukannya semua pokok yang kita boleh tanam menggunakan keratan batang. Kita boleh kenal pasti pokok tu boleh tanam menggunakan keratan batang. Bila kamu tengok batangnya, dia ada macam bersenggat-senggat. Bersenggat-senggat. Seperti pokok ubi kayu punya batang, dia ada senggat-senggat.
Jadi pokok ubi kayu kita boleh tanam menggunakan keratan batang. Yang mana kita potong serong dan kita tanam batangnya. Begitu juga pokok bunga kertas, dia tak ada bersenggat seperti pokok ubi kayu. Tapi cara pembiakannya ia menggunakan keratan batang. Ini mesti kamu biasa tengok ibu kamu ya. Dan juga pokok tebu. Yang Ti cakap senggat-senggat tu, kalau kamu tengok tebu, kamu kenal lah batangnya macam bersenggat. Itu adalah salah satu ciri pokok yang boleh kita biakannya menggunakan keratan batang. Dan akhir sekali, ini sedikit pelik cara membiakannya, iaitu melalui daun. Tapi kamu kena ingat, bukan semua tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Maksudnya daun ibunya. Contohnya, pokok setawar. Pokok setawar, kalau kamu biasa tengok, kalau di kawasan sekolah ada. Pada daunnya ada pokok-pokok kecil yang ada akar. Pada daunnya ada anak-anaknya di daunnya. Itulah anak-anak yang boleh kita ambil dan kita tanam. Dan anaknya tu ada di bahagian daun. Kemudian ini begonia. Pokok begonia juga membiak melalui daun, yang mana anaknya akan tumbuh di bahagian daun. Di tengah daunnya, tengah ada begonia, atau kita panggil juga pokok ni pokok asam batu. Dan pokok ni teacher rasa ramai yang kenal. Pokok lidah jin. Tahun lepas pokok ni glamour. Semua orang nak tanam pokok ni. Ia membiak melalui daun induknya. Induknya tu ibunya lah. Okey, teacher harap kamu faham ke-6 cara pembiakan tumbuhan. Sebab itulah teacher cakap hari ini info kita banyak info. Jadi kamu kena fokus. Okey, untuk menambahkan kefahaman, jom kita buat aktiviti latihan di muka surat 45 buku aktiviti. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Sila tulis tarikh hari ini, iaitu 6 hari bulan 7 2021. Okey. Boleh kita teruskan? Jom kita baca arahan. Nyatakan cara tumbuh-tumbuhan berikut membiak. Kita tengok muka surat 45. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ini namanya pokok apa ya murid-murid? Ini adalah pokok ubi kayu. Pokok ubi kayu membiak melalui apa? Keratan batang. Okey. Yang kedua, nampak tak anak pokok tu ada pada daun. Jadi pokok ni membiak melalui daun. Okey. Yang ketiga, teacher nampak macam pokok strawberry. Hujungnya ada pokok baru, pokok kecil. Pokok kecil tu adalah anak pokok. Jadi kita boleh ambil anaknya, kita tanam di tempat yang lain. Seterusnya, ini teacher rasa semua orang boleh kenal ni. Apa yang bercambah tu? Yang bercambah itu adalah biji benih. Dan ini teacher rasa macam pokok kunyit. Pokok kunyit membiak melalui, awak nampak tak kunyit tu bawah tanah? Maksudnya batang bawah tanah. Dan seterusnya ini adalah pokok paku pakis yang membiak melalui spora. Okey? Okey, murid-murid, teacher nak kamu teruskan latihan muka surat 46. Sila tulis tarikh hari ini 6 hari bulan 7 2021. Kenal pasti nama tumbuh-tumbuhan. Apa yang kamu perlu buat adalah warnakan petak-petak yang mengandungi huruf tu membentuk perkataan. Jom kita cari sama-sama perkataan apa yang
kita nampak. Pertama sekali, apa perkataan yang kamu lihat? Okey, pertama sekali adalah lidah jin. Okey. Yang kedua, apa yang kamu nampak? Yang kedua adalah cendawan. Alamak, teacher dah terhujung tu. Tamat betul teacher. Sampai M teacher bulatkan. Yang ketiga adalah ubi kayu. Yang keempat, kamu jumpa perkataan apa yang keempat? Kentang. Yang kelima, mangga. Dan yang akhir sekali, teacher tak nampak perkataan lain. Selasih. Okey. Boleh ya, kita teruskan dengan latihan kedua. Rekodkan 6 jenis tumbuh-tumbuhan yang dikenal pasti dalam jadual di bawah dan tandakan tik pada cara pembiakannya. Maksudnya, keenam-enam nama pokok ini kamu kena senaraikan di dalam jadual yang kedua tu. Senaraikan yang kamu jumpa tadi. Seperti lidah jin, cendawan, ubi kayu, kentang, mangga dan juga selasih. Kamu kena senaraikan dalam jadual ni. Dan jadual ni teacher untuk memudahkan kamu sebab petunjuknya nombor 1 adalah keratan batang. Jadi teacher terus tulis untuk memudahkan kamu. Yang kedua daun. Yang ketiga anak pokok. Yang keempat biji benih. Yang kelima batang bawah tanah. Dan yang keenam spora. Ini nak memudahkan kamu. Jom kita tengok cara pembiakan lidah jin. Cara pembiakan pokok lidah jin adalah melalui apa murid-murid? Melalui daun. Cendawan pula melalui betul, spora. Manakala pokok ubi kayu, cara pembiakannya ialah keratan batang. Ubi kentang, pokok kentang melalui batang bawah tanah. Pokok mangga melalui apa pokok mangga? Pokok mangga adalah pokok berbuah, maka ia membiak melalui biji benih. Dan terakhir sekali pokok selasih. Kamu kenal tak pokok selasih? Tahu biji selasih yang letak dalam air sirap? Maka ia membiak melalui biji benih. Namun pokok selasih juga boleh membiak dengan cara lain selain biji benih, iaitu melalui keratan batang. Okey. Soalan 3. Berdasarkan jadual di atas yang kita buat tadi, namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Pokok mana antara 6 tadi yang kita boleh tanam dia menggunakan lebih daripada satu cara pembiakannya? Pokok apa tadi? Pokok selasih. Kerana kita boleh tanam dia melalui biji benih ataupun keratan batang. Okey murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Teacher harapkan semuanya faham dan tolong buat kerja ni berpandukan video ini. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Sekian dahulu daripada teacher. Assalamualaikum.